Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengar semua ya? Yes, suara okey. 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 Sekejap. Sekejap ya. Participants. Host. Ya. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ada segenap asatizah, para alim ulama, para imam yang mengikuti pengajian Kitab Ummul Barahin hari ini, pada segenap para pelajar daripada Majlis Taklim An-Nur, daripada RKUD, daripada IRKHS, dan juga segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada hari ini kita akan mulakan pengajian kita dengan kitab bukan Talibul Bushra, kitab Al-Aqidah As-Sughra ataupun Ummul Barahin, yang memang dah lama nak buka dengan pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar di UIA, yang sudahnya saya berazam untuk membuka Majlis Taklim An-Nur kalau dah khatam kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah. Tapi tak apa, kita mula dengan program pada guna online ni. Jadi pertama, sebelum saya terangkan, kitab yang saya pakai selalu ni adalah ni kitab dia, Talibul Bushra, atau PDF yang ada di depan hadirin wa hadirat semua. Ini kitab dia. So mukadimah saya tak bacalah. So kebanyakan dia kembali kepada sini sebab ini yang saya memang pegang, dan dia adalah silibus rasmi di Universiti Jami'atul Zaitunah, di Jami'atul Zaitunah sejak dia mula dikarang sampai hari ini. Dan dia juga kami pakai sebagai silibus di Maghribi, walaupun banyak syarah yang lain. Lepas tu, bagi terjemahan yang muktamad yang kita pakai adalah terjemahan kawan saya, iaitu Dr. Ahmad Arif bin Zulkifli. Boleh dapatkan daripada ARG Johor. Tak tahu tinggal berapa naskah, tapi boleh. Kat sini bagus dia bukan terjemah semata-mata, dia ada biografi yang lengkap, yang agak lengkap. Dan selain dari itu, kitab ini juga dia letak beberapa dirasah, kajian tentang kitab Ummul Barahin. Sedikit kajian. So boleh baca tu, boleh faham lah. Seperti contoh dia ada apa ni, saya tak ada PDF kitab ni, so saya tak nak letak kat layar. Tapi yang dah beli bolehlah rujuk. Okey. Yang terakhir, kitab terjemahan bahasa Inggeris.
Kalau ada yang tanya terjemahan bahasa Inggeris, ada 2 terjemahan. Yang pertama adalah yang ni. Dan ini yang paling simple lah. Iaitu dikarang oleh pensyarah UIA sendiri, iaitu sahabat kita, sahabat kami, Dr. Cik Rozi. Ini terjemahan yang terbaiklah dalam bahasa Inggeris yang dan simple. Selain itu menerangkan tentang pemikiran Imam Sanusi dan terjemahan dia dari kitab Ummul Barahin yang diterjemahkan oleh Wan Abdul Qadir Al-Fatani. Yang menarik dalam kitab ini adalah beberapa mukadimah yang dinukil oleh penterjemah, yang mana saya telah update banyak perkara di dalam kitab saya, terjemahan saya untuk mukadimat dan juga syarah wusta bersama IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia, tapi masih belum cetak, masih banyak perbaikan yang perlu dibuat. So kalau dah final nanti dah cetak, nanti boleh rujuk kat sana. Dan yang menarik dalam ni, dia juga mengincludekan atau mencantumkan beberapa syarah penting dan terjemahan bagi Ummul Barahin oleh ulama-ulama Melayu. Seperti Bidayatul Hidayah, Syekh Muhammad Zain Al-Ashi, Aqidatul Najin, Syekh Zain Abidin Al-Fatani, Zari'atul Yakin, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini Zari'atul Yakin. InsyaAllah kita azam tahun ni boleh submit untuk dicetak di Darussalah di Mesir. Kalau tak, kita cetak di Malaysia je. Atiyatul Rahman, Syekh Muhammad Azhari, Abdul Somad bin Abdullah Al-Falimbani, bin Abdullah Al-Falimbani. Okay. Lepas tu Sirajul Huda Al-Badawi, Ad-Durrul Thamim, Syekh Wan Daud Al-Fatani, Zahratul Murid, iaitu Wan Muhammad Ali Kutan Al-Kelantani, Faridatul Faraid oleh Syekh Wan Ahmad. Sebenarnya ada banyak lagi. Catatan saya ada beberapa lagi. Cuma belum masuk yalah, kena ada yang kaji. Kalau nak salah satu tesis yang layak untuk ditulis, PhD, iaitu menerangkan pemikiran Sanusi di alam Melayu, hanya tentang Sanusi di alam Melayu seluruhnya. Jadi A to Z. Jadi dia mula mengkaji dari mula pemikiran dia, pecahan dia, sumber dia, dan yang terakhir listkan dan di mana ulaskan. Kalau mungkin beberapa orang di Malaysia mungkin anggap itu tak takror ke, dah ada orang buat ke, misalan yang ni, tak, itu tak ada orang buat lagi. Kerana apa? Dia akan mengkaji semua kitab akidah yang ada rantai pemikiran dengan Imam Sanusi. So ini salah satu. So ini yang saya selalu ajar murid saya, kita kena kreatif kalau pilih judul. Jangan pilih benda yang dah mabhus, benda yang dah bahas. Ini belum dibahas. Kenapa belum dibahas? Dia bukan yang ambil satu kitab, tak. Dia kembali, source dia kembali kepada pemikiran Imam Sanusi, baru nanti dikembangkan dengan mu'alafat. Kalau di Maghribi, kajian seperti ini memang paling banyak. Contoh dia, Dr. Khalid Zahri, dia tulis kitab dia, nama dia Al-Masadir Al-Maghribiyah lil Aqidatil Asy'ariyah. Jadi dia mula dengan akidah Asy'ariyah, memetakan akidah Asy'ariyah dari segi masadir, mula dari tarikh awal masuknya Islam sampailah hari yang dia berhenti menulis. Contoh dia tulis macam tu. So 2 jilid cetakan tersebut. Ada kitab lain nama dia Al-Masadir Al-Andalusiyah lil Aqidatil Asy'ariyah. Ni yang saya terkilan habis kerana saya baru dapat dari Maghribi, tertinggal kat office, nak baca tengah PKP ni tak dapat. Jadi nak balik office tak boleh. Aduh, terkilan sampai hari ni. Tapi dalam kitab tersebut, 1 jilid menerangkan bagaimana akidah Asy'ariyah ini masuk di Andalus jauh sebelum zaman Murabitun. Atau waktu zaman Murabitun, iaitu sebelum Ibn Rushd Al-Jad, atuk kepada Ibn Rushd Al-Hafid, itu dah akidah Asy'ariyah tu dah bertapak dan solid di Andalus. Dan itu sebagai dalil orang yang kata Murabitun tu Salafi, Muwahhidun tu Asy'ari, dia yang pergi bunuh Murabitun supaya Asy'ari terkembang, itu memang jahlul lah. Kita panggil, kenapa? Dia tidak berdasarkan pada fakta. Akidah Asy'ariyah tu dah diamalkan dan dipegang oleh umat Islam di Andalusia yang waktu itu bahagian daripada kedaulatan atau kesultanan, kekhilafahan,
iaitu muwahhid murabitun. Ini kena faham. Kerana apa? Kerana Abu Imran Al-Fasi termasuk dari awal sekali. Abu Imran Al-Fasi murid kepada Qadi Abu Bakar Al-Baqilani dah bawa akidah Asy'ariyah. Okey, itu pembahasan dia. So banyak lagi yang boleh ditelusuri. Contoh dia ada yang kritik, ustaz kenapa kita buat Al-EG lagi di UIA? EG ni dah banyak. Di kalangan pensyarah ada yang mengkritik, kita tak boleh buka Al-EG ni dah mabkhus, betul dah mabkhus. So janganlah buka Al-EG lagi. So apa yang belum? Banyak yang belum. Kalau nak kaji tokoh pemikiran Asy'ariyah yang masih banyak orang belum kaji seperti Syekh Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, Ibnu Furaq, orientalis dah habislah. Kita di Nusantara ni yang lambat. Okey, kalau itu pun rasa macam dah banyak, masih banyak lagi yang belum. Ibnu Arafah Al-Warghammi. Ini belum. Sebab itu tugas kelas untuk tahun ini, semester ini adalah mengkaji tokoh supaya kalian tahu a'lam Asy'ariyah, iaitu tokoh-tokoh Asy'ariyah dari awal sampai akhir, dan bukan hanya Asy'ariyah, saya buka semualah. So mana perbezaan dia, mana persamaan dia, janganlah buka Google cari and then copy paste, itu memang kantor lah. Saya simple je, setiap paper tu saya akan try balik. Dan saya boleh nampak lah, oh dia ambil dari internet, so saya tahu lah. Tu je simple cara saya. Kalau dah ambil dari internet tu memang nilai teruk lah. Tu lah. Tapi nak baca lah, buka kitab itu dan baca. So itu cara dia. A'lam Asy'ariyah. Okey. Sekarang kita kaji tentang Imam Sanusi. Kenapa Imam Sanusi ni penting untuk dikaji? Kerana Imam Sanusi adalah, boleh diibaratkan, saya anggap dia adalah penutup perdebatan. Kalau guru saya iaitu Ustaz almarhum Ustaz Wan Saghir, dia kata apa? Dia guna istilah menutup perdebatan alaf 20 kalau tak salah. Abad ke-20. Menutup perdebatan. Maka sekarang kita bahas Imam Sanusi. Imam Sanusi ni menutup perdebatan tentang manhaj akidah Asy'ariyah. Kerana apa? Asy'ariyah adalah madhab akidah yang munfatih. Munfatih itu apa? Dia membuka pemikiran perdebatan dalam akidah. Menerima semua ara'. Menimbang mana yang rajih. Dan menimbang mana yang telah terkeluar daripada ahli sunnah. Atau menimbang mana yang tersalah ijtihad yang kita tasamuh. Ini kita kena faham. Ini tadbirul khilaf fil akidah. Saya baca kat mana, saya lupa, ada satu kitab tadbir khilaf fil akidah. Tapi tak semua perkara tu boleh kita terimalah apa yang ditulis oleh muallif tersebut. Cuma inti dia, inilah Asy'ariyah. Dia open minded. So contoh khilaf yang memang ada dalam akidah, contoh dia wa kullun nasin awhama tashbiha awilhu aw fawid warun tanziha. Ini adalah khilaf yang memang tak sama dalam Asy'ariyah. Jadi itu tafwid, oh ini takwil lah. Atau lebih terperinci kepada 3 mazhab seperti pendapat Imam As-Sanusi itulah ismun lisifat. 3 pendapat. Dan ini yang bagi saya paling aqwa lah. Kerana dia akan menyelesaikan mazhab salaf dan menyelesaikan mazhab Imamul Mazhab, iaitu Imam Abdul Hasan Asy'ari sendiri. Lepas tu yang kedua, khilaf yang kedua adalah khilaf yang khilaf yang tak boleh khilaf yang salah tapi dia tersalah kerana ijtihad. Contoh dia kalau kita buka dalam kitab Nihayatul Aqdam kalau tak salah. Nihayatul Aqdam karangan Syahrastani. Dia ada membahas tentang sifat kalam Allah, yang mana sifat kalam Allah itu identik dengan kaul yang diambil oleh golongan Hasyawiyah. Yang mana nanti dinukil oleh Al-Kalambawi, Al-Dawani dan lain-lain. Jadi ada arak tersebut ada dalam Asy'ariyah. Bukti dia Syahrastani ada menyinggung perkara tersebut. Istilahnya macam itulah. Tapi perkara ini kalau lebih teliti dianggap itu suatu kesalahan, tapi yang dimasmuhkan kerana itu ijtihad. Okay. Ada yang memilih bukan isu tersebut. Contoh lain isu yang boleh saya sebut adalah pembahasan di dalam kitab Ibn Tilimsani ketika dia mengkritik Fakhruddin Ar-Razi, terutamanya kritik Fakhruddin Ar-Razi dalam pendapat yang dia mail kepada pendapat Al-Falasifah. Saya tak ingat, kalau tak salah masalah dia
Aduh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah tua. Hari tu 2 tahun lepas saya dah bahas, tapi saya tak tulis. Saya ada bahas tapi tak tulis. Jadi ada satu isu yang dia mail kepada mazhab falasifah. Yang waktu itu disebut oleh Ibnu Tilinsani, dia kata apa? Na'udzubillah na'udzubillahi min zillatil alim. Aku memohon pertolongan dari kesalahan orang yang alim. Ini jadi dia tahu dia salah. Ni tapi dia ijtihad. Jadi tak adalah Fakhruddin Ar-Razi terkeluar dari Ahli Sunnah Jemaah, tak. Lalu khilaf yang terkeluar dari Ahli Sunnah Jemaah jelaslah. Maksud dia khilaf yang keluar daripada Ahli Sunnah Jemaah iaitu perkara-perkara yang jelas-jelas seperti tajsim soreh, seperti isbat makna hakiki bagi ayat mutasyabihat yang banyak talabah, para murid tanyakan saya waktu daurah tempoh hari, iaitu daurah apa nama dia? Akidah Burhaniyah. Kalau kita tengok 3 pendapat dalam Ahli Sunnah wal Jemaah, dalam Asy'ariyah, ismun li sifat, takwil, tafwid. Tafwid tu apa? Yadullahi fawqa aydihim, ya. Iman. Ini ayat Quran, iman. Apa makna yad? Wallahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Itu tafwid. Takwil, yadullahi fawqa aydihim, yad dengan makna kekuasaan. Seperti Melaka jatuh di tangan orang Portugis. Takkan kita maksud tangan-tangan jawareh. Yang ketiga, ismun li sifat. Ini adalah nama bagi sifat. Sifat yad. Oh, bukan anggota lah. Kalau sifat bukan anggota lah. Anggota tu adalah zat. Ini beza. Sifat maksudnya sifat. Cuma sifat dia sifat yad. Kenapa kita namakan sifat? Lah Allah namakan dengan yad. Macam tu. So apa dia? Wallahualam. Tetap kembali kepada Allah SWT. Ini yang digunakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ismun li sifat. Lalu yang kesalahan yang golongan Salafi, bila dia kata yadullahi fawqa aydihim, makna dia yad. Yad itu apa? Tangan. Tangan dalam erti apa? Anggota lah, jawareh. Kerana apa? Contoh dia jisim. Bagi Allah ada jisim. Cuma jisim dia tak sama dengan manusia, dengan makhluk. Samalah tangan. Allah ada tangan. Tangan dengan makna anggota. Cuma anggota Allah ni tak samalah dengan anggota makhluk. Itu salah lah. Berarti dah mengatakan Allah ada jawareh. Ini masalah dia, isu je jawareh. Dia letakkan makna hakiki yad dengan makna jawareh. Cuma bagi dia jawareh, anggota tubuh saya beza dengan anggota tubuh binatang. Contoh dia apa? Orang katalah bahu jalan beza dengan bahu manusia. Memanglah beza. Tapi bahu berarti dah ada jisim. Bahu jalan pun dah berjisim. Contoh dia orang katalah apa? Tangan kura-kura. Memanglah tangan kura-kura tu macam kaki-kaki macam tangan. Contoh dia. Beza dengan manusia, betul. Tapi bila dah kata tangan kura-kura dengan makna tangan jawarah, berarti kita dah tahu bentuk dia. Maksudnya dia ada bentuk. Ada jisim, ada bentuk. Bentuk tu jisim, syakal. Kan kita belajar jawahir, kumpulan banyak-banyak jauhar menjadi jawahir. Jawahir ni bila jadi jamak, maka dia jadi jismun. Bila dapat dilihat kan jadi jismun. Bila dia ada jismun, berarti dia ada bentuk. Bila dia ada bentuk, berarti dia ada hukum-hukum. Dia tahayyus. Ini kena faham. So, ini adalah khilaf yang ghairu masmuh. Khilaf yang ghairu masmuh di dalam Asy'ariyah. Tolaklah. Perkara tersebut. Tapi kafirkan ke tidak? Taklah, kita tak kafirkan sebab bukan tajsim soreh. Bukan tajsim soreh maksud dia bukan dia lukis. Kalau lukis tu dah kufur lah. So keluar dari ahli sunnah tak? Kalau Asy'ariyah tegas itu keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. So Ustaz, berarti si fulan tu keluar dari sunnah? Tunggu dulu. Tergantung. Contoh dia Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dalam kitab Najmul Muhtadi kalau tak salah, bahawa dia taubat di akhir hayat dia. Ada nas dia. So kalau dia betul-betul taubat, takkanlah kita nak tuduh dia kufur. Kan nak tuduh dia keluar dari ahli sunnah jemaah. So tergantung. So kalam itu keluar dari ahli sunnah jemaah, itu betul lah. Kecuali yang memang kita tahu pada hari ini dia berpendapat dan kita hidup dengan dia dan kita tahu. Itu jelaslah keluar dari ahli sunnah jemaah. Itu misalan dia. So dia kena faham. Berarti kalau keluar dari Asy'ariyah bukan ahli sunnah lah Ustaz, terus tak juga. Imam Ja'far At-Tahawi bukan Asy'ariyah, tapi dia mazhab sendiri. Mazhab At-Tahawi. Mazhab dia lah. Sebab dia juga mujtahid dalam akidah.
So dia ahli sunnah. Ulama dah sebut, baca dalam kitab Kawakib Alamah. So Al-Maturidi ahli sunnah. Beza mazhab dengan Asy'ariyah. Tak semestinya Asy'ariyah eksklusita. Atau yang senada dengannya. Itu kita panggil senada dengannya. Itu maksud dia. So bukan kita kata Asy'ariyah je ahli sunnah. Tak. Dia kita tak eksklusif kan. Cuma tengoklah manhaj dia. Kalau yang datang bawa akidah Mu'tazilah. Kalau yang datang bawa akidah yang jelas-jelas keluar dari ahli sunnah jemaah. Contoh dia golongan free will. Atau Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata apa? Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada manusia. Berarti apa? Kalau kufur itu adalah kerana orang tersebut yang berbuat kufur. Ini salah lah. Jadi dia membezakan iman dan kufur ini bukan perkara yang ditentukan oleh Allah SWT. Itu jelas keluar dari ahli sunnah jemaah, kena tegas. Itu contoh dia. Okey, sekarang ini adalah Imam As-Sanusi rahimahullah. Maka mazhab Imam As-Sanusi rahimahullah dalam akidah dia yang kelas adik-adik semua dah tahulah. Dah tahu bahawa Imam Sanusi sekejap saya nak cari peta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Then slides. Allahumma salli ala Muhammad. Mana ni? Sekejap. Okey. Jadi pemikiran Imam Sanusi ni. Sekarang kita nak masuk pemikiran Imam Sanusi. Macam mana dia boleh memiliki kitab akidah yang fantastik sehingga kan dipakai oleh ulama sampai hari ini. Okey. Sekejap. Betul lah. Betul kan? Okey. Okey, boleh nampak kat sini? Ini kitab pemikiran Imam Sanusi datang dari sini. Kitab Al-Luma' fi Raddi ala Ahli Zaigh wal Bidah kalangan Imam Abdul Hasan Asy'ari, disyarahkan oleh Al-Baqilani, nama dia Syarhul Luma', lalu disyarahkan atau dibuat version lain oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Nama dia adalah Asy-Syamil fi Usuluddin. Saya ada kitab tu semua, saya tak tahu kat mana letak. Ada kat atas tu. Okay, ada kat atas tu. Lalu sekejap, kena tutup ni. Okey. Lalu dia ada kitab Al-Irsyad ila Qawati'il Adillati fi Usulil I'tiqad lil Juwaini. Lalu dari kitab ni juga Al-Ghunniyah fil Kalam oleh Abil Qasim Sulaiman Al-Ansari. Kitab ini dicetak di Darussalam, Mesir. Nihayatul Maram Khatibur Rai, lepas tu Abkarul Afkar Al-Amidi. Nanti dari Al-Irsyad Imam Juwaini ini, maka nanti ada kitab Nazam Ad-Darir, dah dicetak di Wizaratul Awqaf Morocco. Kitab Al-Mutawassit karangan Ibn Arabi Al-Ma'afiri, itu dicetak oleh Darul Hadis Al-Kataniyah. Muqaddimatul Marashid Ibn Khumair As-Sabti. Ini dicetak di Maghribi, ditahqiq oleh guru saya iaitu Profesor Dr. Jamal Bakhti. Akidah Burhaniyah Jamal Bakhti tahqiq yang kita ngaji. Lalu Akidah Ahli Tauhid dengan Al-Kubra, oleh yang dipanggil dengan Al-Kubra Imam Sanusi, ini adalah perpanjangan dari Al-Irsyad. So kita nampak ni di Maghribi setelah wujudnya Akidah Burhaniyah, maka yang dipakai adalah kitab-kitab syarah Akidah Burhaniyah. Mabahis Aqliyah Li-Firni, Syarah Uqbani, Al-Muqtarah. Lepas tu belum lagi datang kitab Imam Sanusi. Bila datang kitab Imam Sanusi, maka jadilah Al-Kubra. Lepas tu dia ada Syarah Kubra. Dari Al-Kubra ni dia ada syarah, lepas tu dia ada Wusta. Lalu Wusta ni dia ada syarah, lepas tu dia ada Sughra. Sughra ni ada syarah, lepas tu dia ada Sughra-Sughra. Lepas tu Sughra-Sughra, syarah Sughra-Sughra, lepas tu ada Sughra-Sughra, lalu ada Mufidah, lalu ada Muqaddimat. Muqaddimat ni Produk Kumena sekali dengan syarahnya. Yang menariknya, kita mengaji kat sini. Kita mengaji di sini, iaitu Syarah Sughra Ummul Barahin. Ummul Barahin atau dipanggil dengan As-Sughra.
Syarah Sughra ni adik-adik boleh belilah kitab dia, Hasyiah Dasuki. Dalam pinggir dia tu, tepi dia tu syarah Ummul Barahin. Okey. Dari Ummul Barahin ini pecahan dia. Semua kitab Ahli Sunnah di Nusantara dan di Maghribi dan di Mesir dan di mana-mana, yang mana kitab Sanusi ini tersebar luas seluruh dunia. Dan dia adalah muktamad. Jadi kalau ada hari ini yang tak setuju, dia tak setuju dengan apa yang dipilih oleh majoriti ulama. Sejak kewafatan Imam Sanusi lagi. Ini kena faham. Okey. Lalu, ini pecahan boleh tengoklah. Ini bagi yang dalam kelas, insyaAllah dia semua dah ada. Okey, tanpa bawa waktu lagi. Itu Imam Sanusi, kita masuk. Lalu, okey. Imam Sanusi ini kenapa dia diterima? Salah satu perkara besar kenapa dia diterima kerana dia adalah seorang ulama yang menggabungkan tiga-tiga ilmu. Jadi jangan ingat Imam Sanusi ni pakar akidah saja. Tak. Dia pakar akidah, dia pakar fiqh. Fiqh maksud dia fiqh mazhab Maliki lah. Kenapa fiqh mazhab Maliki? Kerana dia mazhab Maliki di Tilimsan, di Algeria, paling barat. Di Tilimsan, dia ada kitab syarah risalah dan lain-lain. Dan juga dia seorang sufi. Kenapa bukti dia sufi? Dia ada karang kitab ini. Nusratul Fuqair fi raddi ala Abil Hasan As-Saghir. As-Saghir, Abil Hasan As-Saghir. As-Saghir. Abil Hasan Al-Saghir. So kitab ni dah tak wujud lah. Masa tak wujud tu dah tak cetak dah. Iaitu kitab ini adalah membantu fuqair. Fuqair ni adalah orang fakir yang kecil. Maksud dia bahasa Maghribi, orang sufi ini dipanggil fakir. Sampai hari ini. Kalau kita jumpa kat zawiyah-zawiyah, sufi ni dipanggil fakir. So ni fuqair. Fuqair ni dah lah sufi yang kecil lah tu. Itu istilah dia macam tu. Dia ni membantu sufi yang kecil Firradi untuk menolak Abil Hasan As-Saghir. Kerana apa? Abil Hasan As-Saghir ni dia mengrot golongan sufi. Contoh dia mengrot masalah isu khirqah, masalah isu wirid, masalah isu bid'ah. Terutama masalah bid'ah lah, menuduhkan orang sufi ini semua rata-rata buat bid'ah. Lepas tu padahal orang sufi ini yang paling kuat pegang kepada sunnah. Dari segi pakaiannya, dari segi solat jamaahnya. Kalau hari ini orang panggil golongan tabligh ni yang paling kuat jamaah, 5 waktu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua nak tahu, golongan sufi ni yang paling kuat jamaah. Paling kuat jamaah sebenarnya sejak dulu. Kerana mereka, sebab tu mereka bina banyak zawiyah. Kalau pergi ke Istanbul, bayangkan setiap zangkoh. Kan dia macam zangkoh. Setiap bucu tu ada zawiyah. Ada surau, ada zawiyah, ada masjid. Ada surau, ada zawiyah, ada masjid. Setiap bucu. Dan mereka memastikan bahawa setiap rakyat yang ada di Istanbul waktu itu adalah kena disentuh dengan ibadah dan tasawuf. Tasawuf lah ibadah. Jadi ini Imam Sanusi defend dia. Dan lebih jelas dia adalah seorang ahlul irfan dalam kitab yang ditulis oleh anak murid beliau bernama Al-Malali, yang mana dalamnya penuh dengan tafsiran-tafsiran Imam Sanusi terhadap kaul-kaul ulama-ulama tasawuf yang besar seperti Ibnul Arabi, As-Sufi dan lain-lain. Itu insya-Allah dalam tahqiq proses sikit lagi nak habis insya-Allah. Lepas habis tabyid, mula tahqiq, dapat manuskrip lagi satu, tahqiq, nanti kita boleh cetak. Okey, tanpa buang waktu kita masuk ke dalam pembahasan. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. I'lam. Dia mula dengan bismillahirrahmanirrahim ay abtadi'u, iaitu aku mula pengajian ini dengan baca basmalah. Itu dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang Maha Pemurah di akhirat sahaja. Alhamdulillah, segala puji, 4 perkara lillahi dimiliki atau diberhaki oleh Allah SWT. Wassalatu wa salawat wassalamu dan keselamatan ala Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. I'lam, ketahuilah. I'lam ni ayuhan nadir fi hadhil aqidah. Wahai orang yang nadir, yang melihat juga yang menalar akidah. Ini adalah Asy'ariyah. Jadi kita ngaji tu kita kena faham, kita kena tahu, bukan ngaji saja. Okey, i'lam, ketahuilah annal hukma al-aqliyah, sesungguhnya hukum. Bila dia sebut ma huwa al-hukmu,
al-hukmu mutlaqan huwa isbatu amrin li amrin. Maksud isbatu amrin li amrin seperti mengisbatkan Zaid itu tinggi. Menisbatkan Zaid dengan sifat tinggi pada Zaid. Itu hukum. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Okey. Au nafyu amrin an amrin. Saya mengatakan bahawa Zaid tidak hadir. Zaidun laisa bihadirin. Menafikan sifat hudur berada pada Zaid. Itu yang dipanggil dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan hukum. Annal hukma itu hukum al-aqliyah yang sebangsa akal. Hukum yang sebangsa akal. Hukum sebangsa akal ni apa? Isbatu amrin li amrin au nafyu amrin an amrin min ghairi tawaqqufin ala takarrurin. Dengan tanpa perlu berhenti pada pengulangan. Wala wad'i wadi'in. Dan juga tanpa perlu kepada ada orang yang membuat dia jadi macam tu. Ai ja'li ja'ilin, iaitu buatannya orang yang membuat. Maksud dia, kalau kita kata dia adalah kerana tawakuf ala takarrur atau takror, ini nama dia hukum adat. Contoh dia apa hukum adat? Yang namanya virus corona ni, kalau ada orang positif, lalu datang orang lain salam, dekat-dekat cakap sembuh, terkena kepada orang lagi satu, adatnya orang lagi satu tu akan positif. Betul? Itu nama dia hukum adat. Takarrur dia macam tu. Tapi boleh tak takhalluf? Kenapa tak boleh takhalluf? Bukti dia, daripada 14,000 orang yang pergi tabligh, 1 atau 5 orang sahaja yang kena. Bila positif, ternyata 1,600 je yang kena. 1,400 lagi? 14,000 lagi? 2,000, 12,000 lagi mana? Ternyata mereka negatif. Nak faham? Boleh pula terjadi. Kenapa tak boleh? Ada je orang, dia positif, balik rumah. Keluarga dia kena, kecuali seorang dalam keluarga dia. Memang duduk bersama tapi dia tak kena. Tak tahu macam mana boleh dia tak kena. Padahal duduk rumah sama. Boleh pula Ustaz. Itulah nama dia hukum adat. Jadi hukum adat tu bolehlah terjadi. Boleh je takhalluf. Boleh terjadi. Seperti halnya api. Letak api ni mesti terbakar Ustaz. Tak mungkin tak terbakar. Siapa kata? Bukti dia Nabi Ibrahim masuk ke api tak terbakar pun. Tu beza Ustaz. Dia Nabi. Kita bukan Nabi. Bukan macam tu. Itu nama dia hukum adat. Kalau Allah pilih untuk tak terjadi, bukan Nabi pun tak terbakar. Bukti dia apa? Tengoklah. Hari ini orang yang melakukan berbagai sulap mata, ada yang makan kaca tak mati pun. Tak berdarah pun lidah dia. Ini wujud saya tengok dengan mata saya sendiri. Ini berarti kaca membelah itu hukum adat. Hukum adat. Okey. Wala wad'i wadi'in. Wala wad'i wadi'in. Ini adalah hukum syar'i. Menafikan hukum syar'i. Kerana wad'u wadi'in hukum syar'i. Allah SWT meletakkan solat ini wajib. Kenapa? Kerana Allah wajib dia. Dia menentukan solat 5 waktu itu wajib. Bukan hukum akli, bukan. Hukum akli dia tak tawakuf. So macam mana hukum aklinya? Seperti kata kita, apa dia bagi contoh? Iaitu apa? Kullu mawjudin imma qadimun wa imma hadisun. Yang nama benda wujud ini dia mesti ada dua je. Sama ada dia itu qadim atau dia itu hadis. Betul lah. Seperti halnya lah saya kata. Angka ni, angka adat. Adat atau angka. Al-adadu, dia mungkin genap, mungkin ganjil. Dua tu je, takkan boleh lebih lah. Betul tak? Angka. Mana boleh lebih? Dia dua je. Dan ini hukum akli. Maksudnya apa? Kalau dia tak genap, dia mesti ganjil. Kalau dia ganjil, berarti dia tak genap. Macam tu dia. Ini hukum akli. Dia tak tawakuf kepada wadi'in. Dia tidak tawakuf kepada takarrur. Tapi dia dah jadi memang macam tu. Faham kan? Lalu apa? Annal hukma i'lam.
annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Hukum akal itu yanhasiru itu terbahagi atau ialah dicukupkan, dibataskan atau menjadi batas. Maksud dia hanya ada fi salasati aqsamin, terbagi kepada 3 bahagian sahaja. Berarti hukum akal tak boleh lebih 3 je. Pertama, al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Nampak tak? 3. Ini kena hafal lah. Fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Boleh baca 2. La yutasawwaru fil aqli adamuhu. La yatasawwaru fil aqli adamuhu. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Tapi sakal dianggap berat kalau la yutasawwaru. Maksud dia banyak takdir dia nanti. Tapi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Kenapa yatasawwaru boleh pula dia jadi fa'ilnya adamuhu? Kerana dari perkataan tasawwara. Tasawwara ini adalah memiliki mutawa'ah, iaitu menjadi gambar atau tidak akan dapat digambarkan. Itu terjemahan dia. Penting ngaji kitab Amsilah Tasrifiyah. Kau ni murid saya tengah salin balik Al-Amsilah Tasrifiyah tak habis-habis. Kalau dah habis nanti kita boleh buat daurah di UIA, insya-Allah. Fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib ini perkara yang tak dapat digambarkan fil aqli, di dalam akal, apa adamuhu, ketidakadaannya perkara tersebut. Iaitu seperti apa? Seperti intifaknya, tidak adanya. Kita nak kata bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak wujud. Zat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak wujud. Contoh dia, ini adalah perkara yang tak dapat ditasawurkan. Okay. Jadi kewujudan Allah SWT mesti wajibul wujud. Wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Akal ni tak boleh mentasawurkan kewujudannya. Seperti apa? Seperti orang yang kata bahawa Allah ini atau Tuhan ini ada 2 atau 3 atau 4 atau multiple. Akal ni tak boleh nak terima. Kenapa tak boleh nak terima? Macam nak terima? Itu pembahasan kita dalam wahdaniyah nanti insya-Allah. Ini sebut semua dalil-dalil dia. Yang ketiga adalah iaitu al-jawaz. Fal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adam. Jaiz adalah atau juga dipanggil dengan mungkin. Kilahuma sawa. Muradif. Muradif itu apa? Iaitu beza lafaz, makna sama. Ma yasihu, sesuatu yang sah fil aqli, dalam akal, wujuduhu wa adamuhu, kewujudannya dan ketidakwujudannya. Okey. Itu nama dia jaiz. Wa yanqasimu ila daruri wan nadhari. Jadi benda ni semua terbahagi atau dapat dibahagi kepada daruri dan nadhari. Nadhari ni perlu kepada penalaran, daruri ni tak perlu kepada penalaran. Contoh dia yang wajib. Yang wajib adalah qattisafil jirmi bi khususil harakah. Jirim kita kata dia bersifat dengan pergerakan. Yang namanya jirim dia mesti akan ada pergerakan atau akan diam. Jadi al-jirmu labudda ayyakuna mutaharikan atau sukunan atau sakinan. Ini nama dia wajib. Dia tak boleh, dia tak bergerak dan dia tidak bergerak dan dia tidak diam. Mana boleh? Faham? Ini adalah benda yang daruri. Benda yang daruri. Tak payah difikir, dah tahu dah. Contoh dia lain, 1 + 1 2. Ini daruri pasti. Kalau yang nadhari, 1 + 10 kurangi 5. Berapa? 1 + 10, 11. 11 kurangi 5, berarti 6. Kena fikir dulu. Itu nadhari. Okey, ila akhirih. Itu boleh cek. Boleh bacalah dalam tu. Sama je. Okey, sekarang kita dah bahas hukum
akli. Bila lepas bahas hukum akli, dia akan masuk tentang hukum mempelajari akidah. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Pertama dia kata wajib atas sekalian mukallaf. Wajib ni wajib apa? Wajibnya adalah wajib akli, wajib taklifi. Wajib taklifi ini berbeza dengan wajib yang kita sebut tadi. Tadi hukum akal, ini hukum taklifi. Hukum taklifi ini berarti apa? Berarti ada iaitu ma yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Okey. Okey, wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas sekalian mukallaf. Wajib atas sekalian mukallaf. Ala kulli mukallafin berarti sekalian mukallaf. Bila kita gunakan kul, lafaz setelah dia jangan letak alif lam. Kulli mukallafin. Itu cara dia. Okey, kullu bid'atin wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Misalan dia. Ini cara lafaz yang betul, cara nak guna kul. Okey. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Wajib atas sekalian mukallaf. Kecuali kalau lafaz dia jamak lah. Kullul muslimina. Faham. Okay. Kalau mufrad, kullu mukallafin. Yajibu ala kulli mukallafin. Mukallaf ni siapa? Iaitu minal jinni wal insi. Daripada jin dan manusia. Malaikat, dia tidak dipanggil dengan mukallaf. Kerana kalau Rasul kan pernah diutus untuk bertemu malaikat. Ya. Allah SWT perintahkan untuk bertemu dengan malaikat. Maka dalam hal ini bukan berarti malaikat itu menjadi mukallaf dengan makna seperti dibebankan hukum. Akan tapi dia menjadi irsal tashrifin. La irsal taklifin. Okey, faham? Beza dengan jin. Jin ni memang Rasul diutus untuk pergi bertemu dengan jin. Dan mengajarkan fiqh-fiqh Islam bagi jin. Sebab cara solat jin beza dengan cara kita solat. Maksud dia apa? Kita ni ada kaki, bila tak ada kaki, solat duduk. Kan ada cara-cara di jin macam mana nak tahu kaki ke tak ada kaki ke mana kita tahu. Allah Alam. Macam mana bentuk dia tak tahu, saya tak pernah tengok jin dan diharapkan tak nak tengok jin pun. Tu. So, itu perbezaan dia. Okay, mukallaf. So, siapakah mukallaf di kalangan manusia? Mukallaf di kalangan manusia adalah al-balighu al-aqil. Baligh yang akil. Zakaran kana au unsa. Lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan. Ini nama dia mukallaf. Hurran kana au abdan. Merdeka atau hamba. Wa ammal jinnu fal mukallafuna mi haitsu khilqatuhum. Mukallafnya jin sekira-kira mereka ciptaan mereka lah. Macam mana tu mana kita tahu? Itu lain. Kita tak tahu lah. Okay. Lepas tu, syar'an secara syarak. Berarti kewajipan atas sekalian mukallaf tadi adalah melalui syarak. Bukan akli. Bukan wajib secara akal, tapi wajib secara syarak. Maksud dia apa? Allah yang perintah untuk mengetahui perkara ini. Okey. Dalil dia apa secara syarak? Bukti dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Fa' tu tak ada bahas. Ala hasabi ma qablah. I'lam. I'lam tu kalimat apa? I'lam tu kalimat fi'il amr. Fi'il amr yufidu apa? Yufidu alal wujub. Betul. Amar kan perintah. Yufidu alal wujub. Fa'lam, maka ketahuilah. Berarti itu adalah amrun alal ma'rifah. Suatu perintah untuk mengetahui. So kena belajarlah. Fa'lam. Jadi wajib atas segala mukallaf untuk mengetahui. Mengetahui apa? Tahu tu banyak. Saya tahu, saya ada kitab. Saya tahu, saya ni tak bijak. Saya tahu bahawa kami ini lemah. Misalnya dia. Itu tahu yang lain. Tahu yang kita nak ini adalah tahu, bukan tahu makanan. Maksud dia adalah mengetahui, iaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Berarti mengetahui tentang wahdaniyatillahi ta'ala. Mengetahui tentang tauhid.
Mengetahui tentang siapa Allah SWT. Mengetahui tentang apa bukti dia tu Esa. Mengetahui kenapa dia tu Esa. Dan lain-lain. Ini. Itu wajib. Quran tak tu Quran. Ada yang kata tak payah tahu. Mana boleh. Kena tahu. Kul. Wallahu ahad. Kul. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Kul. Katakanlah Muhammad. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perintah kepada Muhammad untuk mengatakan seperti itu adalah dalilun alal amri. Dia ada, kalau kita belajar usul fiqh, kadang-kadang tidak semesti lafaz tersebut menggunakan fi'il amr. Tapi sigat, kita panggil uslub dia yufidu alal amri. Bukan belajar usul fiqh. Batu usul fiqh tak cukup belajar setakat warakat. Kena mengaji sampai mana? Mengaji Jam'ul Jawami' tu baca. Dekat UIA tu ada Dr. Muntaha tu paksa dia mengajar kitab Jam'ul Jawami' dekat pelajar-pelajar. Walaupun pun guna bahasa Indonesia pun gunalah. Supaya apa budak-budak ngaji. Jangan duduk dekat UIA melepak main game. Main game ni lagi teruk. Haram bawa main game dalam UIA. Mahal lah. Haram. Lebih baik ngaji. Buat macam pondok tu. UIA tu jadikan pondok. Itu yang penting. Siang pagi malam kita ngaji je. Tugas kita mengaji. Okey. Ayya'rifa syar'an, ayya'rifa wajib untuk mengetahui ma yajibu, apa yang wajib. Wajib di sini bukan wajib taklifi. Wajib yang kedua ni. Yang ni wajib yang ni bukan taklifi. Wajib yang ni jadi wajib akli. Iaitu apa yang wajib daripada sifat yang wajib lah. Sifat yang wajib fi haqqil maulana, fi haqqi maulana bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Jalla wa ala. Wa ma yastahilu. Dan wajib mengetahui apa yang mustahil fi haqqi Subhanahu wa taala lah. Minas sifat. Wa ma yajuzu, dan apa yang harus bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti hukum akal bagi sifat-sifat Allah. Itu maksud dia. Hukum akal bagi sifat-sifat Allah berarti wajib, mustahil dan harus. Okey. Wa kaza yajibu alaihi ay ya'rifa misla dzalika fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga wajib atasnya mukallaf untuk mengetahui sepertinya perkara tersebut fi haqqir rusuli bagi hak para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maksud dia apa? Begitu juga sifat wajib. Maksud dia apa? Hukum akal wajib, mustahil dan harus bagi sifat-sifat para rasul. Mengetahui juga. Okey. Kerana apa? Kerana syahadah bunia ala qismain. Syahadah terbina pada dua bahagian. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Kalau dah tahu ni. Okey. Bentar lah ya. Okey. Ini kena. So, Ustaz, nazar ni wajib. Nazar yang macam mana yang wajib? An-nazaru alladhi yakhruju bihi al-mukallaf an taqlidi ila ma'rifah. Yang dimaksud dengan wajib, yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa, wajib mengetahui. Mengetahui yang macam mana Ustaz? Yaitu an-nazar alladhi yakhruju, nazar yang akan mengeluarkan mukallaf an taqlidi daripada taklid ila al-ma'rifah, masuk kepada ma'rifah, huwa an-nazaru ala tariqil 'amah. Dia adalah nazar dengan cara yang amah, yang umum. Secara ijmali lah. Wa huwa an-nazaru al-ijmali. Iaitu nazar secara ijmali. Kama ajaba bihil a'rabiyu. Seperti yang telah dijawab oleh A'rabi. Alladhi sa'alahu al-asma'i. Yang mana Asma'i tanya dia. Biqaulihi bima arafta rabbak. Dengan apa engkau tahu Tuhan kau? Faqala al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir
wal atharul aqdami tadulu alal masir atau wal masiratu taduru alal masir fassama'u dhatul abraj wa ardun dhatu fijaj wa buhurun dhatu amwaj ala tadullu ala latifil khabir. Al-ba'ratu kotoran unta menunjuk kotoran unta menunjukkan adanya unta. Wa atharul aqdam, iaitu apa? Bekas orang jalan tadulu alal masir. Fassama'un dhatul abraj, langit itu adalah yang memiliki bintang-bintang. Wa ardun dhatu fijaj, bumi ini ada gunung ganang. Wa buhurun dhatu amwaj, lautan ni ada ombak. Ala tadullu ala latifil khabir, bukankah ini menunjukkan bahawa wujudnya zat yang maha halus dan maha waspada? Ini pun dah cukup. Berarti apa? Kalau ada orang awam bila tanya, apa dalil Tuhan tu wujud? Takkanlah Tuhan tak wujud. Tengok alam ni berdiri tegak, comel, loteh, cantik. Ada gunung ganang. Siapa yang buat kalau tak Allah SWT? Turun hujan, siapa yang turun hujan kalau bukan Allah SWT? Itu pun dah cukup untuk keluarkan dia daripada rabaqatit taqlid. Orang yang taklid macam mana? Apa dalil wujudnya Tuhan? Tak tahu, saya ikut bab bapak saya. Selesai. Itu nama dia muqallid. Kalau orang macam ni, nanti bila dicek, okey. Bila dicek tu maksud dia apa? Ditanya. Itu dipersoal lah. Kita soal dia, kita tanya dia. Oh, kenapa kau boleh berakidah seperti ini? Datang orang orientalis, merubah, akhirnya dia boleh menyebabkan goyang akidah dan menjadi dalam keadaan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Okey. Berarti nazar menurut jalan mutakallimin itu nazar tafsili, bukanlah yang wajib. Okey. Yang cukup boleh keluar adalah dengan cara tersebut. Ya, sedangkan nazar tafsili ini hukum dia adalah fardu kifayah saja. Tapi bagi pelajar-pelajar RKUD adalah fardu kifayah yang dah jadi ain. Sebab kalau dia tak pandai, maka siapa nak teruskan? Faham? Sebab tu kena belajar dan mengetahui perkara tersebut. Wal ma'rifatu wasilatun ilal imani asyar'i ila akhirih. Ini tak ada masalah. Okey. As-sifatu al-wajibatu lillahi ta'ala wa minha nafsiyah wa salbiyah. Sekarang kita masuk kepada bahagian pertama daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Menerangkan sifat-sifat Allah dulu. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa adza 20 sifatan. Ana 20 lah. 20 sifatan. Dan termasuk yang wajib. Tengok ni. Bila disebut min ni, mimma ni dari kata min dan ma. Nun mati bertemu mim, hukum dia adalah idgham ma'al ghun atau idgham bil ghunnah. Maka secara imla, secara tulisan, dia ditulis fa mimma macam tu. Okey, kena faham. Adab-adab menulis imla. Ini kekurangan kita di Malaysia terutamanya. Di Mesir juga. Pelajar Al-Azhar banyak buat salah. Iaitu apa? Mereka tidak menjaga imla yang betul. Ingat, kalau dia ya, macam contoh dia qadi, ya tu kena letak titik 2 kat bawah. Fata, ya dia jangan letak titik. Fata. Ala, jangan letak titik. Aliyun, letak titik. Alayya, letak titik. Nampak tu? Banyak pelajar-pelajar memang tak conscious, tak memperhatikan perkara ini. Ini kena perhatikan. You have to be betul-betul, betul-betul menguasai ilmu ni. Cara nak tulis imla yang betul. Saya kalau review jurnal, kalau benda tu dah salah tu saya pening kepala lah. Kerana apa? Kerana letak titik dan letak titik ni bila. Yang kedua, hamzah. Bila hamzah kotak, bila hamzah wasal. Ini kena baca, kena faham betul-betul. Kalau al-awwalu, kenalah letak hamzah ke atas.
Kalau inhisar tak payah letak hamzah. Kalau ana kena ada hamzah atas dia. Ini kena perhatikan ya. Okey. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Termasuk yang wajib. Okey, bila dia sebut mimma berarti apa? Tab'idiyah. Tab'idiyah tu maksud dia apa? Tab'idiyah tu berarti sebahagian. Maksud sebahagian tu berarti kita letak 20 ni bukan ala jihatil hasri, bukan. Ini jihati apa? Yang mana yang wajib kita ketahui. Kerana selebih dari itu bukan kita menafikan, ada. Cuma kita tak tahu. Detail dia kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tak akal ni tak sampai. Ustaz, sifat makar tak masukkan, sifat apa itu kan semua ada dalam Quran. Itu namanya bukan sifat. Itu nama dia af'al. Ar-Razzaq tu kan sifat, Ar-Rahman tu kan sifat, dipanggil dengan af'al. Allah Subhanahu wa ta'ala bezakan. Jangan tak boleh bezakan. Nampak orang yang ada basirah dalam ilmu kalam dengan tak ada basirah. Yajib wajib. Maksud dia hukum akli wajib di maulana bagi zat Allah SWT Jalla wa'ala 20 sifatan sebanyak 20 sifat. 20 sifat. Wahya ada pun 20 sifat al-wujud. Sifat wujud. Okey, kita definisikan dulu apa itu wujud. Wujud husulu was-subutu fil kharij bihaitsu yasihu ayyura al-muttasifu bihi. Iaitu apa? Hasilnya dan sabitnya di kharij, iaitu di alam nyata, dengan sekiranya sah untuk dilihat perkara yang bersifat dengan sifat wujud tadi. Sah untuk dilihat perkara yang disifat tadi. Itu yang dimaksud dengan wujud fil kharij. Okey. Lawan kepada wujud adalah Adam. Arti Adam ni perkara yang tak wujud lah. Okay. Sebab itulah bila kita kata Allah ini wujud, di akhirat kelak kita harus untuk melihat Allah SWT bagi orang-orang yang dipilih. Wa wujudullah ta'ala laisa ka wujudil hawadis. Wujudnya Allah SWT bukan seperti wujudnya hawadis. Lianna wujudallahi ta'ala zatiyun lahu. Itu zati. Zat Allah SWT itu yang kita bisa wujud. Laisa bi ta'siri mu'athirin. Bukan disebabkan oleh taksir daripada mu'athir. Wa fi'li fa'ilin dan pekerjaannya orang yang berbuat. Bukan. Wa wujudul hawadisi bi ta'sirillah wa fi'lihi. Wujudnya perkara yang baru adalah dengan iaitu taksir daripada Allah SWT dan perbuatannya. Li'annahu ta'ala kana wahdahu wa la syai'a mahu kama warada fil hadis syarif. Maksud dia apa? Iaitu kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Boleh buka kat dalam footnote dia. Ada sebut dalam kitab Ghunyah fil Kalam. Abul Qasim tadi. Okey. Lalu dia sebut apa? Okey. Summa aujada jalla jalalu al-hawadis. Lalu Allah yang mewujudkan perkara yang hawadis ni. Ni yang saya suruh budak-budak tulis bahas tentang wujud sifat nafsiyah. Dah tak faham lah maksud dia. Sebab tu kena terangkan benda ni. Fawujuduha ghairu zatiyin laha. Kenapa wujudnya hawadis ini dia bukan zati. Bal huwa tari'un 'alaiha. Malah dia tarik. Dia tarik awa'aridul laha dan dia perkara yang baru datang setelah baginya. Wali kauni wujudihi ta'ala zatian dan kerana adanya wujud Allah Ta'ala itu zati. Lam yaqbal subhanahu al-adamah. Yang mana Allah SWT tidak menerima ketidakwujudan. Fil azali wa la yaqbaluhu fil abadi. Sejak dahulu dan yang akan datang. Tidak akan menerimanya sama sekali. Okey, jelas. Jelas. Okey. Okey. Lalu dia sebut.
Ustaz, kalau macam tu kenapa dipanggil sifat wujud padahal tu zat? Ini yang dia panggil tasamuh. Dia tak terang kat sini. Tapi kalau kitab yang lebih tebal, Al-Kharidah. Dardir kalau tak salah. Syarahkan tu dia ada syarahkan. Jadi istilah dia apa? Tasamuh. Atau dalam Hasyah Dasuki disebut di syarah panjang. Tasamuh. Kita tasamuh. Kerana kalau kita sebut sifat wujud, itu hanya tasamuh. Toleransi dengan istilah bahasa sahaja. Menurut lagi. Menurut sebagian ulama, seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia memilih makna sifat wujud itu adalah sifatiyun. Adalah sifat. Lepas tu menurut Al-Baqilani, halun lidzat. Itu khilaf. Ini khilaf. Tanawuk lah. Tapi yang rajah pendapat Abdul Hasan Al-Ash'ari. Okey, Kidam insyaAllah kita sambung besok. Sekarang ada pertanyaan ke tak ada? Saya kurata. Apa beza di antara azali dan juga imkan? Azali dan juga imkan. Imkan. Ini dia sebut. Wal azalu huwa istimrarul wujudi fi azminatin muqaddaratin ghairi mutanahiyah fi janibil madi wa yuqabiluhu al-abad. Wa huwa istimrarul wujudi fi azminatin muqaddaratin ghairi mutanahiyah fi janibil mustaqbal wa yu'abbaru anhu bi ma la yazal. Azal itu adalah istimrar. Wujud itu sentiasa wujud pada zaman yang dianggap dari belakang. Jadi dia itu sedia ada. Itu maksud dia azali. Lawan dia adalah abad. Kalau abad ini berarti dia sentiasa dalam keadaan wujud pada zaman yang akan datang. Ma la yazal. Itu maksud dia azal. Dan ma la yazal. Kalau imkan ini apa? Imkan ni adalah mungkin wujud, mungkin tak wujud. Jadi dia boleh menerima ketidakwujudan. Contoh dia kita. Kita wujud tak wujud. Tapi wujud kita bukan azali. Maksud dia wujud kita dari tidak ada lalu ada. Jadi bukanlah istimrarul wujud. Kita tak istimrarul wujud. Kita dari al-adam summa nadkhul ila hayyizil wujud. Nampak perbezaan tu? Nampak perbezaan tu? Ini kena faham konsep ini. Dari sinilah ulama sufi khilaf. Boleh buka dalam kitab Ittihafuz Zaki karangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, karangan siapa nama dia? Ibrahim Al-Qurani. Guru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil. Guru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil. Dan juga Syekh Yusuf Maqasari. So apa dia kata? Dia kata bila ulama yang kata bahawa konsep wahdatul wujud ni, dia adalah sebenarnya menerangkan wujudnya Allah, zat dia, kewujudan dia adalah kewujudan yang hakiki. Kerana apa? Kewujudan hakiki yang tidak menerima ketidakwujudan. Sedangkan makhluk ini kewujudan dia majazi. Kenapa majazi? Kerana dia boleh menerima ketidakwujudan. Sama ada sebelum atau setelah. Kenapa itu dia guna majazi? Nah, itulah maksud dia. Kenapa dia guna majazi? Kerana kewujudan dia bukan hakiki pun. Kalau hakiki dia memang sentiasa wujud lah. Istimrarul wujud. Dia tak hakiki. Sebab kita ni majazi saja kerana tak istimrarul wujud. Ini diterangkan juga dalam kitab Al-Iji yang mana disyarahkan dalam bahasa Inggeris dia, ditulis oleh Dr. Zaidi. Dr. Zaidi Ismail Ikim. Dalam tesis PhD dia ke master dia. Dia pun dah terangkan perkara tersebut. Dan juga ulama-ulama baik. Banyak yang telah membahas perkara tersebut. Terima ke tak terima itu masing-masing. Tak ada masalah. Cuma itulah khilaf dia. Itulah khilaf dia.
dari segi wujuhatun nazar. Okey. Jelas? Ada persoalan lagi? Ada kan? Ada. Ustaz, adakah qaul yang Imam Sanusi yang kata Imam Mukhalid kufur tu dikira muktabar? Sebab Muktabar ke tak muktabar? Okey. Sebab Al-Amidi kan ada nakal ijma' kata tak dikira kufur. Okay. Terima kasih. Itu adalah pendapat yang mengatakan tidak kufur, itu yang dipilih. Itu saya kata. Itu yang dipilih. Hanya sahaja, sekejap. Mana kitab tersebut? Saya tak ingat. Anda letak dekat mana? Kat sini kalau tak salah. Jadi pendapat Imam Sanusi sebenar dia apa? Itu soalan dia yang patut anda tanya. Pendapat Imam Sanusi sebenar. Kalau nak tahu, Imam Sanusi kat sini bukan. Ni. Ini dia. Okey. Imam Sanusi ini manusia. Jadi dia ni ketika mengarang syarah Sughra ni, memang dia seolah-olah mengambil kaul yang tasyaddud. Kita kena faham kerana apa? Kerana Sughra ini datang setelah Kubra. Jadi Kubra tu dia bahas panjang. Jadi anda kena baca dalam kitab Kubra. Tapi kitab itu bukan kitab terakhir dia. Setelah itu dia rot. Setelah dia karang Kubra, dia karang Sughra, syarah Sughra, dirot oleh siapa? Dirot oleh guru dan kawan dia, iaitu Ibnu Zakri. Ibnu Zakri, kalau tak salah saya tulis ni, wa huwa i'tiqadun jazimun bil qawli li ghairi dzil ismati min dituli. Lepas tu kat sini min ditauli, lalu dia rotkan kat sana. Ka qultu ka azwi zaka ba'dun nasi li madhhabil jumhuri bil tibasi wa innamal mansubu li jumhuri an-nafyu lit taqlidi fil madhkuri. Itu dia rot. Dia rot siapa? Dia rot Imam Sanusi lah. Ni sezaman ni, kawan satu daerah. Sama-sama ulama, bahkan dia guru. Ibnu Zakri ni guru kepada Imam Sanusi dalam satu atau dua perkara. Yang menurut riwayat mereka ni gaduh. Gaduh dalam kitab Tatawur Mazhab Asy'ari. So apa cerita dia? Apa cerita dia? Jadi ketika telah pertikaian ni dibahas oleh kawan dia sendiri yang bernama dengan Ibnu Zakri, maka Imam Sanusi bukti dia tulis dalam kitab dia yang datang setelah tu yang bernama Syarah Wasitatis Suluk. Wasitatis Suluk ni ada satu nazam yang dikarang oleh anak murid dia. Saya lupa nama anak murid dia. Al-Hidni apa hak saya ingat, dot kan hak nama dia apa, susah nak sebut. Tapi dia karang nama dia, bait tersebut dipanggil Wasitatus Suluk. Disyarah, dia minta tok guru dia untuk syarahkan. Maka tok guru dia kata dalam kitab tersebut wal ihtiyatu lil mukallafi wal ihtiyatu. Jadi dia kata tu bukan apa? Ihtiyat sahaja. Lil mukallafi ay yakhruja anil khilafi. Untuk keluar daripada khilaf. Kan khilaf. Ada yang kata kufur, ada yang kata tak kufur. Khilaf tu wujud. Wujud dia kat mana? Kaul Ibnu Arabi Al-Ma'afiri. Bukan Ibnu Arabi As-Sufi, tapi Ibnu Arabi Al-Ma'afiri. Dalam kitab dia dalam kitab dia Mutawasit. Al-Mutawasit fil I'tiqad. Al-Mutawasit fil I'tiqad ni kira Ibnu Arabi Al-Ma'afiri punya kitab version Imam Ghazali nya I'tiqad lah. Jadi Ibnu Arabi Al-Ma'afiri ni kehebatan dia satu. Yang saya kagum lah. Bukan kagum. Tapi yang saya nampak. Okay. Dia ni murid kepada Imam Ghazali daripada Maghribi. Cuma dia ni berusaha untuk betulkan Imam Ghazali. Lebih kurang macam tu. Dia ni nak bersaing lah dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali ada Iktisaf I'tiqad, dia karang kitab nama dia Al-Basit dengan Al-Mutawasit. Itu Imam Ibn Arabi. Imam Ghazali ada kitab nama dia Ihya Ulumuddin, dia karang kitab Sirajul Muridin. Nampak tu. Dan dia merasa dia lebih hebat dari Imam Ghazali sebab apa? Sebab tapi dia hormatlah tok guru dia. Of course dia hormat tinggi, tapi dia kritiklah dalam kitab Sirajul Muridin, dia kritik banyak perkara. Dan cara dia kritik kerana apa? Kerana dia tahu dia tu muhaddis. Imam Ibn Arabi Al-Ma'afiri ni, Al-Qadi Maliki ni, dia tahu dia muhaddis. Dan Imam Ghazali seolah-olah bukan muhaddis. Jadi banyak dalam kitab tersebut dia kritik. Dalam Sirajul Muridin dia kritik Ihya Ulumuddin. Dia kata maqala Abu Hamid, maqalahu Abu Hamid
la yasbutu fil hadis. Dia kata macam tu. Waktu saya baca itu saya diamlah. Pertama diam, betul ke? Bila saya cek-cek rupanya bukan tak ada hadis, ada. Cuba Ibn Arabi tak jumpa lah. Misalnya dia tu khilaf. Khilaf, tapi dia masih menghormati tok guru dia. Dia bagi contoh. So, kaul adamun najah ni, maksud dia kufurnya atau kafirnya orang yang muqallid ni ada dalam kitab Al-Mutawasil. Jadi khilaf. Khilaf tak? Khilaf. Bila tahu dah khilaf, ada yang kata tak kufur, ada yang kata kufur. Apa dia kata? Wal ihtiyatu lil mukallafi ay yakhruja anil khilafi. Bila khuruj minal khilaf, berarti contoh dia. Ini kaedah. Qawaidul fiqh kan. Al-khuruj minal khilafi mustahab. Mazhab Hanafi membaca kunut itu tak ada. Solat subuh tak payah baca kunut. Mazhab Syafi'i membaca kunut itu disunatkan. Okay. Bukan sunat, sunat abad lah. Sunat abad ni berarti kalau tinggal kena disunatkan untuk apa tu nama dia? Perkara tersebut untuk sujud sahwi. Kan? So apa al-khuruj minal khilaf buat. Itu yang senanglah antara tiada dan sunat. Sekarang antara wajib. Mazhab Maliki wajib basuh seluruh kepala. Wajib. Berarti kalau wuduk tak basuh seluruh kepala tak sah wuduk. Okay. Mazhab Syafi'i sunat untuk mengusap yang wajib hanya sebahagian daripada ba'dur ra'si. Al-khuruj minal khilaf, mazhab Syafi'i kata apa? Disunatkanlah mazhab Syafi'i ghuslu jami'ir ra'si. Nampak tu? Okay. So sekarang pendapat satu kata orang yang muqallid, imanul muqallid kafir. Pendapat yang kedua, imanul muqallid tidak kafir. Berarti apa? Ihtiyat sunat untuk kita tahu sahaja dalil supaya khuruj minal khilaf. Kaedah yang salah orang yang salah menggunakan kaedah ni apa? Ini saya bagi contoh. Ini salah. Mazhab majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah, tawassul dan istighasah itu adalah harus, bahkan sunat. Mustahab dalam mazhab dalam pendapat mazhab Syafi'i, Imam Ramli kata mustahab. Imam Ramli menggunakan istilah mustahab. Mustahab itu sunnah. Datang mazhab Ibn Taymiyah ataupun mazhab orang yang mengikuti manhaj dia mengatakan hukumnya haram atau syirik. Istighasah ni syirik. Tawassul ni haram. Al-khuruj minal khilaf tak payah buat. Kan selamat. Itu betul ke tak betul? Itu salah. Kerana satu anjuran sunat lawan dengan anjuran haram. Faham? Dia tak boleh guna al-khuruj minal khilaf mustahab, kita tak payah buat je. Itu tak betul. Ini dibahas oleh ulama dalam kitab-kitab yang membahas tentang rumus fikih. Contoh dia makiyah tu, al-fawaid al-makiyah, al-fawaid al-madaniyah Sulaiman Kurdi, dan ada yang kitab yang jelas-jelas dia sebut tu dalam kitab Al-Habib siapa tu? Saya ada kitab tersebut. Yang baru ditahqiq dari cetakan Darul Fats. Nama Al-Minah ke Al-Minah Saniyah ke apa, saya lupa nama kitab dia. Itu dia explain. Jadi dia tak boleh guna kaedah tu dengan cara perkara yang satu pendapat bid'ahkan atau haramkan, yang satu pendapat sunnahkan atau wajibkan. Ini ditembungkan khuruj minal khilaf. Nak khuruj minal khilaf macam mana? Tak betul lah. Kerana apa? Itu anjuran. Anjuran lawan haram. Okey. Ayakhruj 'anil khilafi wa la yaktafi fi imanihi bi mahdi taqlidi al-mukhtalafi fihi. Dan tidak cukup dalam imannya murni dengan taklid yang masih khilaf. Tak cukup. Maksud dia apa? Ya, akhirnya dia anggap kalau boleh kena tahulah. Wal yabhas an tahsilil ma'rifati bil burhan. Alal aqal dia berusaha untuk menghasilkan makrifat datang daripada burhan. Fa inna dzalika sahlun qaribun bi fadlillah. Kerana kalau dia tahu dengan burhan, benda ni senang, dia sebenarnya bukannya susah. Yalah bima arafta rabbak. Kan? Atharul aqdam tadulu 'ala al-masir. Dah cukup dah. Al-ba'ratu tadulu 'ala al-ba'ir. Idh laisa al-maqsudu ma'rifat asy-syubhi. Bukan berarti maksud ni bukan untuk mengetahui syubhat wal jawab anha.
fa inna dzalika fardu kifayatin. Kerana nak tahu syubhat dan jawab terhadap syubhat ini adalah fardu kifayah sahaja. Fardu kifayah. Idh qama bihi wahidun fi qatr ajza'a anhum. Seorang diri dah cukup dah semua. Walladhi huwa fardu ainin minan nazar, yang fardu ain daripada nazar menurut khilaf tadi, indal qaili bihi. Dia sebut ni indal qaili bihi innama huwa ma'rifatu kulli aqidatin min aqaidil iman bi burhanin yahsulu al ilmu biha. Ini tahriru mahal izah. Jadi definisi Imam Sanusi bila dia kata dalam kitab Syarah Sughra tu, dia tahu benda ni khilaf. Dia tersalah bila sebut ijma' lah, itu je lah. Ini yang dikritik oleh ulama'. Okay, itu dia salah, dikritik oleh Ibn Zakri. Tapi disyarahkan balik. Bila aku kata fardu tu sebab apa? Hanya minimum ain minan nazar indal qaili bihi innama huwa ma'rifatu kulli aqidatin min aqaidil iman bir burhani ini. Bi burhanin yahsulu al ilmu biha, dengan burhan yang hasil dengan ilmu dengannya. Wala yaqulu al qalbu ma'ahu sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Jadi yang penting bukan bila dia ditanya kenapa kau percaya, dalam hati kalau dia tak jawab lisan pun, dalam hati dia jangan sampai dia kata aku kata macam ni sebab ini yang aku dengar daripada mak bapak aku. Ini aku dengar daripada manusia, dia kata macam ni. Tanpa ada dalil. Itu je. Jadi kalau dia ada sekecil-kecil dalil. Contohnya lah. Kalau adalah daripada kalian yang mana mungkin ada orang kawan atau ada mak bapak yang awam, yang tak adalah mengaji tinggi-tinggi. Bila ditanya kenapa percaya dengan Islam, dia jawab simple je. Halah, takkanlah tak percaya dengan Islam. Quran, kau boleh buat tak macam Quran macam tu? Itu diturunkan ke Nabi Muhammad. Itu dalil ku Allah tu wujud. Sebab apa? Tak ada mungkin hari ini orang yang boleh cipta, boleh karang macam Al-Quran. Itu pun dah dalil. Itu pun setipis-tipis dalil tu pun dah dalil. Itu dah keluarkan dia daripada muqallid. Begitu juga dengan masalah. Masalah kalau disebut alam ni jadi takkanlah jadi dengan sendirinya. Itu contoh. Okey, boleh jelas? Okey. Jap. Okey. Wadah ya? Okey, ada pertanyaan lain tak ada? Panjang lah ni. Okey. Sekian pengajian kita hari ini. InsyaAllah kita jumpa besok. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang soal FP. Apalah, betul. Besok.